Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Hafizi, kita akan teruskan pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, jadi untuk pelajaran hari ini, kita akan teruskan dengan projek kapal terbang mini dan juga bekas pensel. Okey, jadi dengan langkah yang kelima dan keenam, iaitu langkah kelima menghasilkan reka bentuk produk. Okey, jadi kita tengok dekat dalam buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 4, muka surat 49. Mari kita tengok. Okey, jadi ini adalah muka surat 49 dalam buku teks. Okey, jadi untuk proses yang kelima, untuk langkah yang kelima dalam penghasilan projek ini adalah menghasilkan reka bentuk produk. Okey, jadi untuk ini adalah projek kapal terbang mini. Okey, sepatutnya ini dilakukan secara amali. Kita lakukan secara awak kena buat lah kapal terbang ni. Tapi disebabkan kekangan kita terpaksa PDPR, jadi untuk sementara ni kita akan lakukan secara teori. Okey, tapi jikalau awak dapat beli pen 3D ni, awak boleh buat sendiri dekat rumah. Tapi cikgu tak galakkan lah. Bukan tak galakkan, cikgu galakkan. Cuma kalau awak ada duit lebih untuk beli boleh. Tapi kalau awak tak ada duit, kalau sebab dia harga dia dalam 40 ke 50 ringgit. Okay. Jadi untuk seterusnya, kita akan tengok kapal terbang mini. Jadi kita dah tengok alatan dan juga bahan. Kita tengok, jadi alatan yang digunakan untuk buat projek kapal terbang mini adalah pembaris keluli, lepas tu kita ada pensel, lepas tu kita ada pen 3D dan juga ini adalah charger dia. Dia punya adapter. Okey, ini adalah gunting dan ada kayu. Kayu ni kita gunakan untuk membentuk badan kapal terbang. Okey, dan juga bahan dia kita gunakan filament 3D. Okey, jadi untuk langkah pertama sekali kita kena pasang filament pada 3D pen ni, pen 3D ni Okey, pasang dia dekat plug. Okey, lepas tu kita hidupkan dia. Lepas tu kita pertama sekali kita kena buat mold menggunakan mold yang ada ni Kita menggunakan mold yang ada ni, kita guna mold biasa kayu lah. Kayu, kita guna kayu ataupun botol ke. Okey. Lepas tu kita hasilkan sampai penuh, sampai badan dia macam ni. Kita tak perlu buat lah sampai rapat-rapat sangat. Ini adalah rekaan yang dibuat lah. Okey, macam ni Okey, lepas tu bila kita dah siap bentuk ni, kita keluarkan mold tadi, kayu tadi. Okey, kita keluarkan kayu tu dan kita akan dapat hasil macam nombor 3 ni. Okey. Jadi kita tengok muka surat terusnya 50. Okey, jadi untuk sayap pula, kita kena lukis dekat atas kertas 4, nombor 4 ni langkah keempat, kita kena lukiskan atas kertas macam mana sayap yang kita nak. Ini adalah sayap dekat tepi dan juga ini adalah sayap dekat belakang. Okey, jadi lepas kita dah lukis, kita kena ikut menggunakan pen 3D. Kita akan ikut satu-satu macam mana cara dia. Kita ikut garisan yang telah kita buat. Okey, apakah simbol perhatian ni, caution ni? Simbol caution ni sebab supaya pen 3D ni dia daripada tenaga elektrik dan dia panas. Okey, jadi awak kena tengok lah. Kena hati-hatilah menggunakan pen 3D ni sebab dia panas dekat ujung ni lagi-lagi. Okay? Dan juga plastik ni bila dia keluar daripada ujung tu, muncung dia tu, dia akan panas. Okay, jadi nombor 5 sama, kita kena ikut. Nombor 6 pun sama, kita kena ikut. Menghasilkan 2. Okay, tengok dia hasilkan 2. Jadi sebab kita nak 2 kan sayap. Ada dekat tepi, kita nak 1. Tepi ada 2, lepas tu belakang pun ada 2. Okay, untuk yang langkah ke-7, kita kemaskan. Kita potong-potong apa yang lebih, tempat-tempat lebih tu kita potong. Okey. Dan langkah ke-8 kita kena sambungkan. Okey, langkah ke-8 ni kita kena sambungkan menggunakan pen 3D juga. Pen 3D ni kita boleh jadikan dia macam gam lah juga, macam gam hot glue gun kalau awak tahu hot glue gun kita boleh sambungkan macam ni je. Okey. Dan untuk yang ke-9 hasil dia siap lah. Okey, lepas kita dah sambung-sambungkan, ini adalah hasil yang telah siap. Okey, ini berdasarkan daripada yang awak lukis lah, macam mana awak boleh gunakan mold macam mana, ataupun awak nak buat sayap bentuk lain sikit ke macam mana, berdasarkan daripada yang awak lukis ni. Okey, jadi sebenarnya projek ni tak terlampau susah, senang saja. Okey, jadi kita akan teruskan dengan projek bekas pensel pula. Okey, untuk projek bekas pensel pun sama. Jadi kita ada langkah-langkah. Okay, langkah pertama adalah kita sediakan alatan dan juga bahan. Okay, jadi alatan dia ada pembaris, ada gunting kain, ada mesin jahit tangan dan juga jarum peniti. Okay, lepas tu bahan dia kita nak kain macam ni, kita gunakan sebelum ni kita bincang dia menggunakan kain batik. Lepas tu kita ada zip, kita ada benang dan juga kita ada kapur tukar jahit. Okay, langkah pertama untuk jahit ni kita kena ukur.
kita kena ukur. Jadi dekat sini kita nak boleh nampak lah, kita ukur. Lepas tu yang kedua kita kena potong. Ada logo cautious ni, logo caution ni sebab supaya kita berhati-hati. Gunting ni tajam. Okay. Lepas tu langkah yang ketiga adalah kita letakkan jarum peniti dengan ni. Untuk kita lepas nanti, kita dekat tempat kita lipat tu kita kena letak jarum peniti dengan gabungkan sekali dengan zip. Nampak ni ada zip kat sini, kita letak jarum peniti dulu sebelum kita jahit. Okey, untuk daripada langkah keempat ni kita kena jahit dia. Okey, dekat sini kita jahit. Okey, jadi jahit menggunakan mesin jahit tangan ni. Okey, lepas tu langkah yang kelima kita jahit bahagian tepi. Nampak dia berjahit bahagian tepi pula lepas kita jahit dalam ni. Okey, tapi kita kena terbalikkan kain tu Kita kena terbalikkan sebab kita akan menjahit dari dalam, bukannya dari luar. Kalau dari luar kita akan nampak lah dia, nampak jahitan tu. Jadi untuk sorokkan jahitan tu kita kena jahit daripada dalam. Kita terbalikkan dulu kain tu, lepas tu kita jahit daripada dalam. Nampak ini, nampak zip ni pun terbalik. Awak nampak zip ni terbalik. Okey, jadi untuk langkah ke-6 kita akan terbalikkan dia dan kita akan dapat hasil bekas pensel macam ni. Okey, jadi dua projek ni adalah projek yang sangat simple sebenarnya. Okey, tapi kalau awak ada kat rumah, mungkin awak boleh buat dulu, tapi kita akan buat dekat sekolah nantilah. Kita akan buat projek ni dekat sekolah nanti. Okey, jadi kita akan tengok muka surat seterusnya. Untuk langkah yang ke-6 dalam projek menghasilkan reka bentuk produk. Okey, langkah yang ke-6 dalam menghasilkan reka bentuk produk adalah membentangkan produk pada muka surat 52. Okey, membentangkan produk. Okey, jadi ini adalah lepas awak dah siap projek-projek awak tu, awak kena bentangkan lakaran awak macam mana, hasil awak macam mana, ada hasil, ada lukisan lakaran dan sebagainya. Awak kena explain kenapa awak pilih macam tu, kenapa awak macam tu. Okey, ini adalah untuk membentangkan produk secara simple je lah, tak perlulah awak nak explain macam-macam banyak pun untuk pembentangan awak. Okey, pembentangan secara ringkas saja. Awak cerita kenapa bentuk awak macam ni. Okey, kenapa awak buat lakaran macam ni, kenapa buat lakaran macam ni, kenapa awak pilih itu lakaran terbaik awak. Itu adalah benda yang awak kena explain masa awak bentangkan produk awak. Okey, sama juga macam dekat projek bekas pensel pun sama juga. Okey, jadi ini adalah lepas awak dah siap semua projek tu, awak kena bentangkan hasil dia. Bagi tahu kenapa, sebab dia semua apa. Okey, jadi kita tengok muka surat seterusnya untuk imbas kembali. Jadi kita dah siap lah semua projek kita. Jadi kita nak imbas kembali apa yang kita buat sepanjang projek ni. Okey, jadi pertama sekali kita adalah menjanakan idea. Ingat itu kan, kita menjanakan idea. Lepas tu membuat lakaran. Itu adalah proses yang kedua, langkah yang kedua. Okey, membuat lakaran. Lepas tu menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan yang kita belajar. Okey, jadi kita tengok mana satu lukisan, kita buat berapa lukisan. Lepas tu kita tengok mana satu yang terbaik dan kita buat penambahbaikan. Jika ada penambahbaikan yang boleh kita buat. Lepas tu, lepas kita dah nilai, kita dah pilih lakaran, kita mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Okey, dan seterusnya kita menghasilkan. Ini adalah langkah yang kelima tadi. Okey, dan yang keenam adalah membentangkan produk. Okey, jadi ini adalah langkah-langkah yang asas lah dekat dalam penghasilan reka bentuk produk. Okey, jadi itu saja pelajaran untuk hari ini. Untuk tugasan hari ini, cikgu akan sediakan kuis ataupun cikgu akan sediakan soalan dekat dalam Google Form. Cikgu nak awak jawab soalan dekat dalam Google Form tu dan awak kena tekan submit. Okey, jadi itu saja pelajaran untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat faham pelajaran cikgu hari ini. Sekian saja dari cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.